Saya Dr. Mala Santi Santera Segapan. Mungkin anda pernah mengenali saya sebagai celoteh Dr. Mala. Asal daripada Kuantan, Pahang, dilahirkan di Hospital Besar Kuantan pada tahun 1983. Ketika itu keluarga menetap di sebuah taman perumahan kecil, lebih kurang 7 batu daripada bandar Kuantan, iaitu sebuah taman yang dikenali sebagai Taman Tas. Ahli keluarga saya, kami 4 orang adik-beradik, kesemuanya perempuan, 2 kakak dan seorang adik bongsu, maksudnya saya anak ketiga lah. Ayah dulu semula-mula bekerja sebagai pemandu lori, kemudian dia ada perniagaan pengangkutan dia sendiri dan sekarang dah berhenti daripada bekerja. Ibu pula suri rumah tangga sejak kecil lagi. Kakak sulung pensyarah bahasa Inggeris, kakak kedua staff nurse, saya doktor dan adik bongsu eksekutif di sebuah syarikat swasta. Sekolah rendah saya di Sekolah Kebangsaan Batu Lapan, iaitu sekolah yang dekat saja dengan rumah, jalan kaki dah boleh sampai. Tapi sekarang sekolah tu dah ditukar nama menjadi Sekolah Kebangsaan Fakih Abdul Samad. Jadi saya dan 2 lagi kakak, kami bertiga belajar di Sekolah Kebangsaan Batu Lapan, adik bongsu belajar di Sekolah Fakih, tapi sebenarnya 4 sekolah yang sama. Sekolah menengah pula, saya pergi ke Sekolah Berasrama Penuh yang dikenali sebagai SDP. Waktu tu di Pekan, Sekolah Sains Sultan Haji Ahmad Shah Pekan, ataupun nama glamour dia Shah Pekan. Jadi saya berada di SBP daripada tingkatan 1 sehingga ke tingkatan 5 tahun lah dekat situ. So di sekolah menengah ni memang majoritinya semua pelajar berbangsa Melayu. Contohnya dalam batch saya, kami paling ramai bukan Melayu, iaitu 4 orang, 2 perempuan, 2 lelaki yang bukan Melayu, yang lain semua Melayu. Selepas tingkatan 5 di Shah Pekan, saya meneruskan pengajian tingkatan 6 di Sekolah Menengah Abdul Rahman Talib Kuantan, ataupun dikenali sebagai Smart Kuantan. Itu sekolah harian biasa sebelum saya teruskan pengajian ke university ataupun tertiary education. Saya menyambung pembelajaran ke bidang perubatan di sebuah universiti di luar negara, iaitu di Eropah, dikenali sebagai Crimea State Medical University. 6 tahun pengajian dalam bidang perubatan, memang tak banyak penglibatan dalam aktiviti sosial ataupun co-curriculum sebab tiada masa sangat untuk peribadi dan sebagainya bila kita belajar dalam bidang perubatan ini. Seingat saya pernah ada 1 atau 2 tahun yang saya menyertai Majlis Perwakilan Pelajar di sana dan mungkin saya memegang jawatan setiausaha ataupun sebagainya, tapi itu sajalah, tak banyak pun aktiviti secara media sosial, co-curriculum dan sebagainya. Sebenarnya mula-mula saya tular sebagai penulis di media sosial, iaitu Facebook. Jadi artikel ataupun penulisan pertama yang tular di media sosial adalah penulisan saya mengenai satu isu, iaitu tudung PPE, yang mana ada golongan yang cuba menyalahfahamkan isu tudung PPE yang merasakan bahawa ada pembaziran wang yang berlaku. Jadi saya tampil ke hadapan untuk menerangkan bahawa tudung PPE ini bukan hanya untuk wanita beragama Islam, malah semua pekerja frontliner ketika pandemik ini diwajibkan pakai tudung supaya semua bahagian tubuh badan ditutup. Jadi penggunaan dana donation untuk tudung PPE itu sebenarnya untuk semua golongan. Jadi penulisan itu menjadi viral. Itu kali pertama, saya masih ingat 14 April 2020 kali pertama saya viral. Jadi bila saya viral tu, saya mula menulis secara konsisten di Facebook secara penulisan, dan ada pada satu hari saya menggunakan hashtag celoteh Dr. Mala untuk penulisan mula-mula. Jadi saya rasa hashtag itu sesuai dengan saya dan follower saya tak banyak ketika itu, mungkin dalam 3,000, 5,000 macam itulah, hanya di Facebook. Jadi mereka boleh connect dengan hashtag tersebut, mereka suka dengan hashtag tersebut. Jadi saya menulis secara konsisten tentang pandemik, tentang kesihatan dan pelbagai topik lain. Tetapi mula-mula tu secara penulisan sahaja sehingga ke hujung tahun 2020. Dan pada tahun 2021, apabila isu vaksin mula datang dan ramai orang buat webinar tentang vaksin dan sebagainya, ada satu hari saya buat keputusan untuk buat live berkenaan dengan vaksin, maka saya keluar secara percakapan, secara video di Facebook juga pada ketika itu. Tak silap saya di Januari 2021. Itu kali pertama saya buat video dan bercakap dengan hashtag celoteh Dr. Mala. Dan tanpa saya sangka, sebenarnya video tu jadi viral pula. So itu pula video pertama yang viral. Jadi saya sedar bahawa banyak masyarakat di luar sana yang dahagakan
ilmu kesihatan, mahukan informasi yang sahih dan sebagainya. Maka saya start buat video dan live secara konsisten untuk connect dengan orang awam. Dan di situ sebenarnya social media journey saya bermula dan bersambung. Dan mula-mula saya rasa sehingga lebih kurang March, April 2021 masih dalam satu platform iaitu Facebook. Dan kemudiannya saya sedar ada golongan yang tidak berada di Facebook. Golongan ini hanya berada di Instagram, golongan ini hanya berada di TikTok. Dan informasi kesihatan yang sahih kurang di platform-platform sebegini yang kebanyakannya dibanjiri oleh golongan seperti artis ataupun penjual produk dan sebagainya. Maka saya buat keputusan untuk open up kepada platform yang lain, dan sekarang Celoteh Dr. Mala ada di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube dan sebagainya. Tujuan utama adalah untuk memberikan kesedaran secara sahih, secara simple dan santai kepada orang awam di luar sana tentang pandemik ini, tentang kesihatan secara keseluruhan. Saya seorang doktor di Jabatan Kecemasan di sebuah hospital swasta di Lembah Kelang iaitu Columbia Asia Hospital Ceras. Tugas saya adalah merawat pesakit yang datang ke Jabatan Kecemasan dan saya bekerja dalam shift. Jadi ada shift pagi, petang, malam sebab Jabatan Kecemasan dia buka 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Jadi ada kalanya saya bekerja di hari Minggu, Isnin, Selasa, ada kalanya saya terpaksa bekerja di hari Minggu, Sabtu, Ahad. Jadi tugas kerja saya sebenarnya tak tentu. Di Jabatan Kecemasan, saya merawat pesakit biasa seperti batuk, demam selsema, sakit kepala sehinggalah pesakit yang kritikal yang dibawa dalam keadaan tidak sedar, memerlukan CPR, diberi bantuan pernafasan dan kemudiannya jika dikejutkan kembali daripada tiada puls kepada ada puls, dan kita akan sambung rawatan ke ICU dan sebagainya. Jadi rawatan ataupun pekerjaan di Jabatan Kecemasan ni dia sangat luas, iaitu kita rawat banyak disiplin daripada sakit yang ringan dan biasa sehingga yang paling kritikal, dan tugas di Jabatan Kecemasan memerlukan tenaga yang tinggi pada setiap masa dan juga fokus yang tinggi pada setiap masa. Dalam perbualan dalam telefon ni memang biasanya agak rumit sebab diorang tak nampak saya kan. Jadi perkara pertama yang paling susah adalah bila diberi salam. Jadi biasanya bila saya telefon ataupun mereka membuat panggilan, bila saya jawab tu, perkara pertama yang paling susah ialah bila pemanggil memberi salam dan saya cuba mengelak untuk tidak jawab salam tersebut. Sebagai bukan Islam, saya tidak menjawab salam. Jadi biasanya kadang-kadang dimarah, kadang-kadang disekolahkan, ada yang tak puas hati jugalah ya. Sehingga saya terpaksa terangkan saya bukan Islam, saya India dan sebagainya, dan baru akan okey sikit. Antara perkara lucu yang pernah berlaku, saya ingat lagi, saya pernah buat panggilan ke satu pejabat kerajaan, sebenarnya agensi kerajaan, untuk buat aduan. Dan bila bercakap dengan penerima panggilan di sebelah sana, di pertengahan perbualan tu saya cakap, saya kata saya India sebenarnya, saya orang India dan sebagainya, dan penerima panggilan tu menjadi agak marah. Apa India? Apa itu ini? So perbualan itu menjadi agak panas. Dan kemudiannya setelah kami bercerita, baru saya tahu rupanya penerima panggilan tu pun sebenarnya berbangsa India yang fasih berbahasa Melayu. Jadi kami sebenarnya dua bangsa India yang fasih berbahasa Melayu, dan kemudiannya kami ketawa dengan situasi yang berlaku. Kalau tak silap saya, nama dia Punita, dan kami kelakarlah sebab dia ingat saya memanggil bangsa dia dengan mengatakan India, dan saya sebenarnya cuba menerangkan yang saya bukan Melayu, India dan sebagainya. So itu antara yang saya boleh ingat. Jujurnya saya tiada jawapan untuk soalan ni, tapi apa yang saya boleh kongsikan adalah kami 4 adik-beradik di rumah memang berinteraksi dengan bahasa Melayu. Dari kecil memang kami bercakap bahasa Melayu. Jadi kalau nak tanya daripada umur berapa, sejak bila tu, daripada saya ingat, saya sedar, kami memang bercakap bahasa Melayu. Apa yang saya boleh kaitkan adalah kami duduk di taman perumahan yang majoritinya bangsa Melayu. Jadi di kawasan itu satu family kami sahaja yang India, yang lain semua bangsa Melayu. Jadi kami masuk ke rumah jiran, rumah makcik sebelah rumah semua, keluarga Pak Cik Abbas yang sebelah rumah kami di Jalan 10 Taman Tas tu memang sangat rapat dengan keluarga kami. So
Saya ingat lagi kadang-kadang saya balik sekolah memang terus pergi ke rumah Pakcik Abbas, makan dekat sana sampai malam nak tidur baru balik rumah. Kadang-kadang tidur kat rumah makcik juga, dan kami sangat rapat dengan keluarga Pakcik Abbas ni. Sebab itulah kami berinteraksi dengan adik-beradik, cakap bahasa Melayu. Banyak budaya yang ada dalam keluarga Pakcik Abbas tu yang masuk ke dalam keluarga kami. Jadi saya rasa itu permulaannya bagaimana kami empat-empat adik-beradik sebenarnya fasih berbahasa Melayu. Dan sambungannya adalah kerana saya pergi ke sekolah kebangsaan, yang mana sekali lagi majoriti berbangsa Melayu, dan kemudiannya saya pergi ke sekolah berasrama penuh pula. Jadi di sana pun majoriti bangsa Melayu. Jadi penggunaan bahasa Melayu tu memang berterusan daripada umur kecil, daripada zaman main-main, dan sehinggalah habis sekolah menengah, memang bahasa Melayu tu sentiasa ada dalam kehidupan seharian. Dan saya rasa yang paling penting sebab kami berinteraksi dengan dalam bahasa Melayu bersama adik-beradik. Jadi dia memang sebati. Cuma dengan ibu dan ayah memang kami bercakap Tamil lah. Jadi saya fasih berbahasa Melayu dan bahasa Tamil juga sebenarnya. Saya rasa sebagai rakyat Malaysia, kita tak ada soalan pun. Bahasa Melayu mesti dikuasai dengan baik. Kalau kita tengok di Amerika, di Australia, untuk dapatkan visa dan pasport pun perlu menguasai bahasa mereka. Jadi saya rasa bahasa Melayu perlu dilihat dari sudut yang sama. Cuma agak merisaukan apabila trend kebelakangan ini lebih mementingkan bahasa lain seperti bahasa Inggeris, terutamanya dalam bidang pekerjaan, pemilihan ke institusi pengajian tinggi dan sebagainya. Dan seorang itu tidak malu untuk mengatakan saya tidak fasih berbahasa Melayu. Malah orang lebih bangga mengatakan saya memang tak fasih bahasa Melayu, saya hanya boleh bercakap ataupun bertutur dalam bahasa Inggeris. Saya rasa budaya ini saya sangat-sangat merisaukan saya, dan saya tidak gemar. Dan juga saya rasa penguasaan bahasa Melayu yang penting, yang bagus, sebenarnya penting kerana siapa lagi yang nak bercakap bahasa Melayu kalau bukan di Malaysia. Sebab contohnya bahasa Inggeris, begitu banyak negara yang bercakap bahasa Inggeris, bahasa Cina, begitu banyak negara yang bercakap bahasa ini. Tapi bahasa Melayu saya rasa hanya Malaysia dan Singapura. Dan Singapura pun sebab majoriti mereka berbangsa Cina dan mereka belajar bahasa ibunda, jadi bahasa Melayu tak banyak pun penggunaannya. Hanya di Malaysia saja kita bercakap bahasa Melayu, dan siapa lagi yang nak cinta dan agungkan bahasa kita kalau bukan kita. Perkataan bahasa Melayu yang susah yang sebenarnya saya jadi viral kerana perkara ini adalah maut. So perkataan ni sebenarnya perlu disebut secara MAWUT kan, maut. Tapi saya memang pelat untuk menyebut perkataan tersebut. Jadi ada satu video yang viral ni yang saya mempertikaikan tentang vaksin yang dikaitkan dengan kematian. Jadi saya ada sebut tentang perkataan malaikat maut di sana. Jadi penyebutan saya tentang maut tu memang diedit dan dijadikan sesuatu yang kelakar, dan ramai yang terhibur dengan sebutan tersebut. Dan ramai tampil ke hadapan sebenarnya untuk ajar saya macam nak sebut, sampai ada cikgu lama saya pun yang mesej saya yang cakap malah tolong betulkan dan sebagainya. Tapi itulah adalah pelat kan. Saya kena bayangkan perkataan maut tu sebagai ada W, baru saya boleh sebut betul-betul. Kalau secara biasa saya masih akan sebut maut juga. So itu adalah antara perkataan yang saya rasa kelakar dan susah untuk disebut sebenarnya. Budaya Melayu sebenarnya dah diasimilasikan dengan budaya yang ada di Malaysia. Banyak budaya yang kita dah tak nampak. Ini budaya Melayu ke budaya Malaysia? Antara yang saya suka adalah baju kurung. So saya bila masuk sekolah menengah sangat meminta kepada ibu bapa saya nak pakai baju kurung ke sekolah, sebab saya rasa selesa sebenarnya. Jadi tingkatan 2 saya mula pakai baju kurung ke sekolah sampai saya habis tingkatan 6. Dan sampai sekarang kalau saya perlukan hari yang saya nak selesa, saya nak bekerja dengan lasak dan sebagainya, saya akan pakai baju kurung. Saya tak tahu kenapa, saya rasa baju kurung adalah satu pakaian yang paling selesa dan sangat selesa berbanding dengan apa-apa pakaian yang ada dalam dunia untuk wanita. Itu pandangan saya. Satu lagi budaya yang menyebabkan saya sangat tertarik adalah tentang masakan, iaitu rendang. Kalau kita fikir, saya seringkali terfikir siapa yang cipta resipi rendang ini, dan Tok Wan ataupun opah mana yang terfikir dan boleh come out dengan resepi yang begitu kompleks.
kena ambil kelapa parut, kena goreng sampai warna perang, keemasan, lepas tu tumbuk, make sure keluar minyak, and lepas tu ambil bahan-bahan tersebut, kena kisar, ada kunyit, ada lengkuas, ada bawang, ada cili dan sebagainya. Kemudiannya perlu ditumis sebegini, perlu letak santan, letak kerisik pula, gaulkan sehingga begini. Siapa yang cipta resepi yang begitu kompleks? Macam mana mereka boleh terfikir tanpa apa-apa teknologi pada zaman itu, ketika itu? Dan macam mana mereka boleh datang dengan produk yang begitu sedap dimakan dan kekal sehingga hari ini? Kalau kita tengok zaman dahulu, tak ada surat khabar, tak ada media sosial dan sebagainya, tetapi resepi ini kekal daripada Kelantan ke Pahang ke Negeri Sembilan. Jadi keunikan ini sebenarnya sering membuat saya terfikir golongan zaman dahulu, golongan nenek moyang kita sebenarnya sangat kreatif dan sangat inovatif mencipta perkara-perkara sebegini yang dikekalkan sehingga sekarang. So itu antara perkara yang menyebabkan saya tertarik dan terfikir sampai sekarang, sebenarnya siapa yang cipta resepi rendang? Itu persoalan saya sebenarnya. Okey, impak terhadap kerja sebenarnya sangat memberangsangkan sebab memang ada golongan peminat dan follower yang datang ke tempat kerja saya, tunggu shift saya untuk dapatkan nasihat dan rawatan daripada saya. Dan walaupun saya rasa semua doktor di semua hospital kami sebenarnya sama sahaja, tetapi sebab mereka ini lebih selesa dengan saya rasa gembira untuk memberikan servis kepada mereka. Dan impak terhadap kehidupan peribadi pula, saya sebenarnya sangat gembira dengan kasih sayang dan tumpuan perhatian yang diberikan oleh followers, sama ada di media sosial ataupun di kehidupan luar media sosial. Tetapi ini juga menjadikan saya lebih matang dan lebih berhati-hati tentang bagaimana saya membawa diri saya, tentang perkara yang saya sebutkan, apa yang saya komen. Saya menjadi lebih berhati-hati sebab saya tahu apabila saya bercakap sesuatu, ia akan menjadi benchmark, ramai yang mengambil saya sebagai contoh ataupun idola. Jadi ini menjadikan saya lebih teliti dan juga lebih berhati-hati dengan apa yang saya sebut, sama ada dari segi pemakaian, pertuturan dan sebagainya. Dan saya pandang ini sebagai satu impak positif terhadap diri saya dan juga kerjaya saya, dan saya sangat gembira dengan perkembangan ini. Saya berharap dan menyeru kepada semua rakyat Malaysia di luar sana, anda sepatutnya berbangga dengan bahasa yang kita ada ini sebab kita di Malaysia unik, hanya kita yang punya bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan. Dan saya juga berharap supaya bahasa Malaysia ini dijadikan sebagai satu kewajipan ataupun satu kepentingan untuk memohon masuk ke negara kita ataupun memohon untuk menjadi warga negara. Setiap rakyat Malaysia yang memohon untuk dapatkan kad pengenalan ataupun dapatkan visa untuk masuk ke negara ini perlu diwajibkan untuk menguasai bahasa Melayu. Barulah bahasa ini dapat diagungkan.